dekat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berkah ini. Sama-sama kita berada di tamat-tamat syurga Allah Subhanahu wa taala. Untuk tuan-tuan kita bermula pada pukul 3.23 pagi tadi. Alhamdulillah, kita menunaikan hajat tersebut lebih kurang 3.20. Al-Fatihah saja kita buatkan kalau yang pertama Malaysia iaitu Tazkirah pukul 3. Hasil keputusan di bulan tahun depan Ustaz Jafri kata Ustaz buat tengok. InsyaAllah Alhamdulillah asusan ramai untuk anak muda yang berada di dalam taman syurga Allah SWT sambil kita mulai semalam solat tawbah, solat hajat. Dan pagi ini ditinggalkan 3 hotel saya nak nampak lagi 3 orang ni terutama hujung. Saya Ustaz tak baca kat Penang kan. Saya pula di Selangor ke tadi ada tuan. Sebelum dia tak faham, dia tak faham, tapi dia berasal saya, saya siaplah. Baik, Alhamdulillah, rindu kami Ustaz belajar ini. Allah Akbar, kumpul kuat kumpul. Ustaz, tak kalah sunnah ayat Selangor lagi Ustaz. Apa nama Ustaz Hafizah tak kalah bagi keluar Selangor ni, iman dan balik kepada Selangor ni. Alhamdulillah, Allah Ta'ala izinkan tuan kita berada pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berniat iktikaf bersama insya-Allah duduk kita di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Ramai tuan kita tangga tahun ini lagi ramai insya-Allah dan ribuan tak sudah subhanallah ribuan insya-Allah. Moga-moga tuan di taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kali kedua Ustaz yang pertama kita buat sekarang Jumaat juga bersama Faiz Subri. Kita panggil tuan. Hari ni boleh play Penang kan? Mana ada tu tengok ada senang play Penang kan? Cipeng mana Cipeng ada? Ada 3 kawan play dia senang kan? Baik, saya tak mahu menengah pasal lagi tuan. Pasal 3-3 ni orang hebat kan? Tajuk kita tuan, Masya Allah kan? Tajuk kita Ustaz, Ramadan main-main, raya bukan main. Ramadan main-main, raya bukan main. Allahu Akbar. Kita ni bahaskan tajuk ni tuan. Saya tak mau bagi soalan pasal 3-3 hotel. Tentu buatlah macam mana pun. No? InsyaAllah forum kita ni habis 10 orang boleh tak? 10 orang Ya, lebih 7 orang ni kan? Terpulang lah 3 orang kat senang. Kita 3 orang ni tuan. Iki saya tuan Datuk Nizam Kapur Zaman. Dia tuan rancang macam nak balik dari 9. Tapi tuan 12 Penang lagi dia berat lagi Penang lagi. Ready dosa sendiri. Di tengah kita guru kita selalu kita tuan Al-Fatih Ustaz Fawaz Ajar dan yang ujung sekali yang paling muda sekali iaitu Ustaz Abdullah Zahid dah. Saya berapa kali tuan tajuk kita ialah raya main puasa main-main, raya bukan main. Ustaz Nizam Ustaz cerita sikit macam apa saya nampak tajuk ni Ustaz tentang puasa main-main, raya bukan main. Betul lah mana pun tak apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Ustaz Fitri, saya ingat guru saya beritahu mana-mana orang yang apabila dia bagi salam ayah untuk ada masalah itu petanda malaikat Safaratul Maut hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan asyhara siyama lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa litukmilul 'iddata wa litakabbiru Allah 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Subhanallah. Sahabat Musi yang dikasihi Ustaz Khairul berkata
kesempatan kita pada pagi ini untuk sama-sama kita mendirikan solat subuh berjamaah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man adda salat al-fajr fil jamaah faka'annama qama kullu lail aw kama qala." Mana-mana orang yang mendirikan solat subuh fil jamaah dalam keadaan berjamaah, faka'annama, seolah-olah qama, dia telah menghidupkan, telah mengihya'kan kullu lail, sepanjang malam. Jadi tuan-tuan, tadi kita semai subuh berapa minit? Ada 38 minit. Tak sampai kan? Kalau 38 minit. Tapi ganjaran pahala yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita, iaitu seperti kita berpuasa sunat sepanjang malam. Alhamdulillah, pagi ini sama-sama kita beriktikaf, kita berada di majlis-majlis ilmu kita pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan kehadiran kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai sebagai amalan yang soleh, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian. Jadi bila kita sebut tentang Ramadan main-main, lahir bukan main. Jadi nak ceritakan bagaimana Allah Ta'ala bagi kepada kita kemuliaan yang Allah Ta'ala bagi kepada kita Ramadan. Sehingga dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW ketika bersabda, iaitulah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamanna an tad'u sanata kullaha Ramadan." Kalau umat aku ini mengetahui kelebihan yang ada pada Ramadan, sebagaimana aku mengetahui kelebihan ada pada Ramadan, nescaya dengan sepanjang tahun ini isinya Ramadan saja, jangan ada bulan lain. Sebab di dalam Ramadan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi timbunan pahala yang berlipat kali ganda. Sebab itulah bila kita sebut bulan Ramadan, bila nak masuk daripada Aidil Fitri, kebanyakan para ulama amat bersedih. Sebab apa? Sebab ladang-ladang pahala yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala telah berlalu. Saya ketika mana saya mengaji dengan Datuk almarhum Datuk Isa Haji Bahru. Dia beritahu, kalaulah kamu tidak boleh menangisi permukian Ramadan, kamu cuba-cubalah buat hibur. Sebab apa? Kamu tidak pasti lagi akan bertemu atau tidak dengan Ramadan yang akan datang. Jadi sebab itulah, sebab apa? Allah Ta'ala datangkan pahala. Sebab itulah Ramadan yang telah kita lalui benar-benar atau tidak mendidik kita 3 perkara. Yang ustaz-ustaz berceramah, yang kita bertazkirah sepanjang Ramadan ini, dia benar-benar nak didik kita 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, Ramadan nak didik kita nak jaga akidah. Sejauh mana keyakinan kita dengan apa yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan. Maknanya timbunan pahala yang begitu punya banyak sepanjang kita berada pada bulan Ramadan. Maka sebab itulah Ramadan ini nak didik kita sejauh manakah keyakinan kita kepada apa yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala kepada kita untuk kita nak mewarnai setelah bulan ini di luar Ramadan satu. Yang kedua, Ramadan dia benar-benar nak didik kita nak menjaga ibadah. Tuan-tuan, Islam merupakan agama yang hidup. Islam hidup dengan ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab itulah bila kita cerita tentang apa juga perkara yang berkaitan dengan Islam, semua berdasarkan kepada ilmu. Ceritalah tentang ibadat puasa, ceritalah tentang ibadat salat, ceritalah tentang ibadat yang berkaitan dengan Islam. Ini bukan dia cerita tentang bab itu, itulah nak hidupkan Islam dalam diri kita. Nak mesti kena ada ilmu. Jadi Ramadan yang kita lalui, dia didik kita sejauh mana nak jaga ibadah. Sebab ibadah yang kita lakukan tanpa ilmu, ibadahlah. Kalau sembahyang itu 1000 rakaat sekalipun, tetapi sembahyang dalam keadaan Allah Ta'ala tolak, sebab apa? Tidak ada ilmu. Puasa yang kita lalui pun begitu juga. Kalau kita puasa dalam keadaan tidak ada ilmu, maka kita akan menjadi ada, tetapi sebaliknya puasa tak menjadi ibadah. Yang ketiga, Ramadan dia benar-benar nak didik kita nak jaga akhlak kita. Sejauh mana akhlak kita ni di luar Ramadan. Sebab itulah daripada natijah ketiga-tiga Ramadan yang kita lalui ini, adakah kita nak rayakan yang sepatutnya kita merayakan Aidil Fitri dengan penuh kegembiraan? Memang tuan sewajarnya kita berhari raya. Sebab itulah bila kita tengok, bila sebut Aidil Fitri ini, tak mana nikmat Aidil Fitri, tak mana agaknya nikmat Aidil Fitri yang kita tak mahu nak main-main dengan Aidil Fitri. Aidil Fitri merupakan nikmat kerana terjual dapat makan lemang tu, makan ketupat ke
rumah makan ketupat, dekat lebuh raya hari-hari tuan-tuan boleh jumpa lemak tu. Kalau nikmat pakai baju Melayu ke, tuan-tuan baju Melayu. Kalau saya di bulan-bulan Kuala Lumpur tu, tiap-tiap malam Jumaat horor ni pakai baju Melayu. Pakai baju Melayu, tuan-tuan bekerja dengan syarikat, bekerja dengan kerajaan, tiap-tiap hari Jumaat pakai baju Melayu. Tapi nikmat hari raya ni ada 3 nikmat tuan-tuan. Yang pertama, nikmat hari raya ni sebab apa? Yang pertama sekali ada takbir. Yang tak jumpa pada hari raya lain. Ada takbir ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ni tak jumpa. Itu nikmat satu. Yang kedua, nikmat apa dia? Nikmat dapat duit raya. Walaupun orang tua. Duit raya ni nikmat tuan-tuan. Duit raya biasa, orang bagi duit biasa ni tak sama dengan duit raya. Sebab tu anak-anak kita dia bagi duit raya. Walaupun bagi RM3, makna dia nikmat. Mak pak kita kalau kita bagi mak dia duit raya, ayah beli duit raya, nikmat duit raya. Dua. Yang ketiga, di mana nikmat raya ni? Iaitu dapat raya bersama keluarga. Itu nikmat. Tentang baca dalam paper cerita tentang bagaimana pelajar-pelajar yang ada di overseas, pelajar-pelajar yang ada di ABC of Emerald University, Oxford University lah, macam-macam cerita. Ambil gambar bawah salji, tengok gambar salji di bawah tu. Saya mengucapkan selamat hari raya kepada pelajar-pelajar yang pakai SM kepada bangsa. Selamat hari raya kepada sanak-saudara sahabat anda. Minta maaf kami tidak dapat beraya bersama keluarga tahun ini. Makna nak ceritakan dapat beraya dengan keluarga ni merupakan satu nikmat kepada kita. Nikmat adil fitri. Jadi yang sepatutnya kita memang disunatkan kita merayakan raya adil fitri dengan semangat yang baru. Itulah orang yang mendapat kemenangan di sisi Allah Taala. Dan yang paling penting, natijah daripada ibadat yang kita lakukan ni, yang kita tak main-main dengan adil fitri. Sebab apa? Kita berjaya menjadi orang yang lahan lakum dan takut. Maknanya jadi orang yang bertakwa. Jadi ini natijah dia. Takwa ni apa dia? Satu konsep yang terbuka yang Allah Ta'ala bagi pada semua manusia. Siapa yang nak dia boleh capai. Apa dia? Di antaranya disebut Al-Khawfu min Allah. Sejauh mana kamu takut kepada Allah. Saya buat satu kisah tuan-tuan. Sebab masa dibagi dekat saya tak ada limit masa. Unlimited. Ada masa tu saya ada masa cerita nak kita tentang bagaimana nak jadikan kita ambil. Dan takwa ni bagaimana pandangan ulama Imam Qushairi ada. Imam Qushairi menyebut takwa ni sesuai dengan huruf takwa itu sendiri. Ta, qaf, waw, ya, takwa. Apa dia? Ta tu menjadi orang yang tawadhu. Makna dia kita keluar Ramadan jadi orang tawadhu, sebaliknya orang yang sombong. Satu. Yang kedua, qaf ni apa dia? Menjadi orang yang qanaah. Orang yang berdoa ni maksud dia orang yang berpada-pada. Kalau Allah Ta'ala bagi timbunan harta dekat dia, dia buat macam dia tak ada harta. Kalau dia ilmu banyak, dia buat macam dia tak ada ilmu. Yang ketiga, wow, kita menjadi warak. Makna dia keluar Ramadan ni, ada dia warak ataupun jadi warak ni dari. Yang ketiga, yang keempat, iaitulah ia maksudnya ya. Kita ambil satu lah, bagaimana takut kepada Allah. Saya buat satu kisah. Baru-baru ni, saya jumpa Mufti Darul Sultan Dr. Zulkifli Al-Bakri. Allah duduk dengan tutup buku yang tuan. Saya sekejap ni. Kemudian kebetulan Dr. Zulkifli cek. Entah nampak tak ayat tu? Dia tunjuk ayat. Ayat apa? Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ayat ni serta semua hafal tu kan. Wa man yattaqillah. Kan ada ayat depan tak? Wa man yattaqillah tak ada ya. Memang tak ada. Dia laptop yang dia ayat tu banyak minum. Dia mesti buat sikit. Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa. Makna dia disebut takwa ni satu konsep yang terbuka yang Allah Ta'ala bagi kepada semua manusia, siapa pun boleh capai. Dia buat satu kisah bagaimana berlaku takwa ni bertakut kepada Allah. Kisah berlaku sekitar tahun 80-an. Ada seorang pelajar Arab yang dia seorang pelajar yang miskin, belajar di Universiti Al-Azhar. Kemudian dalam keadaan dia miskin, keluarga dia miskin, mak pak dia hantar duit ikutlah. Kalau ada rezeki, mak dia hantar duit. Kalau tak ada, minum air sejuk. Kemudian dia duduk sewa rumah, tuan rumah duduk bawah, dia duduk tingkat 3. Rumah orang Arab ni tuan-tuan, dia tak macam rumah kita ni. Rumah kita kalau rumah flat ni, dia ada bumbung atas. Orang Arab dia tak ada bumbung atas. Dia panggil sutup. Maknanya dia boleh sambung ke atas lagi. Jadi satu hari pelajar ni terlampau lapar saja. Atau kalau lapar sungguh lah. Dia kalau lapar ni hungry juga. Tapi kalau terlampau lapar, dia panggil apa? Dia tak panggil hungry dah.
Makna satu hari ni duit tak ada nak makan, mak pak tak ada duit. Zaman tu susah sungguh. Saya belajar tahun 90 tu pun rasa susah dia tuan masa tu kecil. Telefon mak, ayah boleh tak hantar duit tak ada. Kata mak nak hantar tu seminggu baru dapat duit. Seminggu zaman lah ni tuan. Ayah duit tak ada, boleh tak masuk duit. Ayah masuk pukul 10 pagi, 10-1 minit boleh ambil dah. Itu zaman dah susah. Tapi susah-susah zaman dah. Susah-susah zaman dulu tuan-tuan. Tapi duit ni alhamdulillah RM50 tu dia punya nilai dia cukup tinggi. Mana RM50 tu kita pergi market tu, kita pergi pasar, subhanallah, bawa balik ni sebeban ni. Kan kiri kanan bawa jengkel plastik bag. Itu tahun 90-80. Kan lah ni tuan-tuan, Allah RM50 tuan-tuan banyak-banyak boleh bawa balik. RM50 banyak-banyak boleh bawa balik. Satu plastiknya, alhamdulillah kerajaan kita berjaya meringankan beban rakyat. Itu sahaja yang sampai nak ceritakan tentang bagaimana itu zaman dulu. Jadi sahabat itu penting sangat. Bila terlalu lapar sangat, naik di atas tingkat, tidak sentuh. Tengok naik tingkat atas, tuan rumah tempat dia punya botol, dia ada jemur kuih. Ada 3 talang kuih dalam apa di atas suku tu. 3 talang tuan-tuan. Sahabat-sahabat sekalian, pukul tengah nampak agak-agak tuan-tuan, agak-agak lah. Kita nampak kuih 3 talang tu, kita nak ambil lah. Agak-agak tuan-tuan nak halus lah. Tuan-tuan yang tunjuk warang sangat lah daripada saya. Nak tengok hebat macam lagi, kita ambil makan juga. Tapi sahabat itu seorang yang cukup baik, seorang yang bertakwa, seorang yang takut kepada Allah. Jadi akhirnya ambil juga lah kuih itu, baru gigit kuih. Tiba-tiba air mata mengalir. Allah Akbar, pasal aku buat satu benda yang Allah Ta'ala larang aku buat. Aku ambil benda sedangkan aku nak mengaji ni, aku ambil hak Allah, tak minta izin terlebih dahulu. Akhirnya kuih itu diambil, dia letak balik. Kuih dalam satu talam lah. Mungkinlah kuih itu nama tepung talam lah, Allah. Tapi Arab ni bukan kuih tepung talam lah. Kuih itu dia dalam dia ada nasi, ada kepada beras, kemudian ditubur dekat terung lah. Jadi dia letak kuih balik, tapi kesan gigit tu masih ada lagi. Kesan gigit tu ada lagi, dia letak kuih tu. Letak balik turun bawah dalam keadaan dia tidur, minum air tidur. Besok pagi bangun awal, pergi kuliah. Allah Akbar, orang bangun pagi-pagi ni tuan-tuan. Nak ceritakan tentang bagaimana orang perut tengah lapar, selalu dia akan datang awal, pergi belajar. Alhamdulillah, sebab tu kami saya kadang-kadang selalu kuliah maghrib. Kuliah maghrib lepas maghrib ni memang orang tua. Dekat-dekat nak isyak baru ramai sebab apa? Perut lapar. Selalu dia perut lapar ni datang awal dengan kuliah. Jadi sahabat ni pergi awal kuliah. Tengok tu guru pun sampai dah. Selalu tu guru ni nampak sampai. Hari tu guru datang awal. Allah Akbar, dia datang. Tu guru tanya, hang nikah tak? Guru saya tanya pagi-pagi saya nikah ni. Aku tanya, hang nak nikah ke tidak? Tak, saya ni guru orang semua bang nak nikah je, tapi dialah dia mengaji ke, kan sebab saya pun duit pun tak. Aku bukan tanya hang ada duit ke tidak, hang nak nikah ke tidak? Guru je lah, saya ni kau nampak ni risau, tapi duit tak. Aku bukan tanya hang ada duit, hang nak nikah ke tidak? Nak ada anak masih. Akhirnya untuk guru kahwin pagi tu free, tak kena bayar apa. Allah, dalam Malaysia ni seorang kita kahwin free lah, kirani je. Kan kahwin dengan pastoral anak Al-Buaya lah. Kan kirani dia yang berkata syawal dalam filem Amal Albam. Kan syawal tu seorang yang baik, seorang yang amanah, seorang yang jujur, akhir dapat kahwin free. Bila kahwin tuan-tuan, cerita dia, tu guru ni bawa pergi rumah isteri dia. Tuan-tuan, bila bawa rumah isteri tuan tahu siapa isteri dia? Anak tuan rumah yang bersewa. Jadi akhirnya isteri bila suami datang, dia bawa botol, bawa makanan. Tiba-tiba isteri dia bawa makanan satu talam makanan. Tengok dalam talam tu ada satu kuih yang malam tadi dia tak jadi makan. Tak jadi makan kuih malam tadi. Allah, nasib dia aku sabar malam tadi tak makan kuih. Kalau aku tak sabar, pagi ni tak dapat nikah. Dengan dia sebab sabar lah pagi ni dapat nikah, isteri dia bagi kuih satu talam, bukan kuih satu talam, bahkan tuan-tuan talam pun dia dapat. Anak ceritakan bagaimana orang yang melazimi ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Taala bagi kepada kita satu ganjaran pahala yang kita sendiri tak duga-duga. Jadi mana natijah daripada Ramadan supaya kita tak menjadikan Aidil Fitri kita satu perkara yang merupakan
ibadah di sisi Allah, maka kita jagalah sebenarnya ada ketika mana kita merayakan Hari Raya Hari Fitri, supaya apa? Supaya Hari Fitri ini tidak dicemarkan dengan sebulan yang kita lakukan ibadah sepanjang Ramadan. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kekuatan untuk kita sama-sama untuk mengamalkan sebagai mukadimah Allah. Terima kasih Ustaz menyampaikan juga. Alhamdulillah. Khususnya kita sekarang kepada Al-Fadhil Ustaz Fawaz, Ustaz, esok kita akan menyambut Hari Raya Ustaz. Kadang-kadang masalah ada berakhir, salah lebih kurang Ustaz. Hukum dia kan, Ustaz, kadang-kadang sepupu lebih kurang. Saya sudah kasih tentang hukum, tentang kita nak menziarahi Hari Raya kita. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Terima kasih ucapkan pada Al-Fadhil Ustaz Fitri selaku moderator juga berangkat mengurusi masjid Jami' Al-Jalan wal Kamal banyak saum. Khususnya kami ingat berangkat dengan kota di sebelah kanan Fadhil Datuk Izam, sebelah kiri Fadhil Datuk Ustaz Luar Negeri. Saya banyak tak rumah ni. Saya jawab dari buat macam kemarin. Seterusnya sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT sekalian, alhamdulillah kita rafa'kan syukuran kepada Allah SWT pagi ini, pagi yang terakhir daripada bulan Ramadan 1437 Hijrah. Allah mesti lagi manjakan usia berikan kita kelapangan kesihatan, sama-sama berada dalam satu forum yang mudah-mudahan forum perhimpunan kita atau perhimpunan kita begini dilimpah dengan barakah hidayah daripada insya-Allah. Ayat-ayat ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, soalan yang diberikan pada saya pagi ini banyak besar sebenarnya, yang satu benda yang sangat besar berkaitan dengan isu bila datang hari raya, bila mai hari raya. Di antara satu budaya yang baik yang ada dalam masyarakat kita ini adalah budaya salam ataupun dalam arah disebut musafahah, berjabat tangan je lah. Dia orang Melayu kita bagi salam, tak apalah. Budaya ni sebenarnya satu budaya yang sangat baik, kerana ada hadis yang mengatakan siapa-siapa yang bersalaman sebelum dia berpisah tu gugur dosa. Orang yang bersalaman tu gugur dosa. Boleh tak? Tapi yang jadi masalah dalam masyarakat kita hari ini, ada setengah daripada kalangan orang Islam kita sendiri, dia tak tahu siapa di kalangan ahli keluarga yang dia boleh salam dan siapa di kalangan ahli keluarga yang dia tak boleh salam. Dia tak tahu. Akhirnya bila mai hari raya, dia sapu bersih. Sapu bersih, semua soal tangan, semua dia sapu. Ataupun mana-mana orang yang datang berhadapan dengan dia, walaupun orang tersebut tak boleh salam dengan dia akan suruh juga tangan tu nak bersalaman dengan orang tersebut. Akhirnya sebulan bulan Ramadan, dia jaga ibadah di bulan Ramadan, dia jaga akhlak bulan Ramadan, dia tak buat benda haram bulan Ramadan. Bulan Ramadan 30 hari macam ni lah, macam ni 30 hari. Tapi bila mai pagi raya, alpih semua tercemar. Salah satu dia dengan sebab salam yang tak tahu hujung. Dia salah. Sebab tu hari ni kalau boleh pagi ni insya-Allah dalam report saya nak dekat sikit ya. Dan dengan hotel-hotel cakap lah. Pagi ni saya sebut sikit apa nama Allah SWT. Kalau saya nak ucap pun saya depannya saya sebut pagi ni kita kongsi di sini. Ya, kalau orang yang kita boleh salam ataupun tidak ni kita nak ucap pada tiga bahagian. Tapi saya akan ambil dua. Satu kita simpan dulu, sebab satu ni kalau nak ulas dia panjang. Dan satu yang saya nak simpan ni tentang isu teori yang ini saya tak simpan dulu lah. Dan siapa yang ada masalah teori, saya keluar ambil forum tadi, kita akan beritahu siapa yang boleh kita salam daripada kalangan teori dan siapa yang kita tak boleh salam daripada kalangan keluarga teori. Siapa yang ada masalah tadi boleh jumpa di ruang siapa makan. InsyaAllah. Baik. Yang kita nak bicara hari ini sikit je. Yang pertama sekali, ayah-ayah yang ada di sini. Bahagian yang pertama, ayah-ayah dengan keluarga ayah-ayah sendiri. Nah, ayah-ayah dengan keluarga ayah-ayah sendiri. Ibu-ibu di belakang dengan keluarga ibu-ibu sendiri. Ayah-ayah dengan keluarga sendiri. Keluarga sendiri ni mak kita, ayah kita, apa nama, adik-adik kita, lagi siapa lagi? Tok kita, tuan kita, pak nakan kita, mak nakan kita, itu dipanggil keluarga kita sendiri lah. Ibu-ibu di belakang dengan keluarga sendiri.
ayah-ayah dengan keluarga sendiri tidak ada masalah, salam lah. Tidak ada masalah, boleh bersalaman dengan ahli keluarga sendiri. Tapi daripada kalangan ahli keluarga sendiri, ada kumpulan manusia yang kita tak boleh salam. Antaranya kita sebut siap. Yang pertama sekali, ayah-ayah dengan sepupu perempuan tak boleh salam. Simpan maklumat tu kan. Ayah-ayah dengan sepupu perempuan tak boleh salam. Sepupu lelaki-lelaki kan, sepupu lelaki-lelaki tak ada masalah, lelaki sama lelaki salam kan. Tapi sepupu perempuan tak boleh salam. Jadi kau ni ingat, kalau sepupu kita datang beraya, sepupu perempuan beraya di rumah, dia suat tangan nak salam, jangan salam. Saya bersalam, dah nampak dia. Ibu-ibu di belakang dengan sepupu lelaki-lelaki tak boleh salam. Tak apalah yang lepas-lepas dah salam, tak tahu lah, tak tahu buat macam mana. Wa inna ahadan lam yulad aliman, kata Abdullah bin Mas'ud, tak ada manusia mana-mana pandai semua, tak ada. Tak ada manusia mana-mana betul semua, tak ada. Jadi kalau kita tahu orang ini, isu betul. Nombor satu, sepupu, jangan salam. Ibu-ibu di belakang yang sepupu lelaki-lelaki, jangan salam, betul. Yang kedua, ialah dengan ipar. Kalau ipar, adik ipar yang perempuan. Saya bersalam, ayah-ayah dengan kakak ipar, dengan adik ipar, ayah-ayah tak boleh salam. Ayah tu ni terus salam lah. Hak lepas-lepas tu tak tahu buat macam mana, tak tahu. Isu jangan salam dah. Kau ipar, adik ipar. Ibu-ibu di belakang, abang ipar dengan adik ipar yang lelaki, tak boleh salam. Yang dah balik, tak boleh salam. Kalau adik ipar saya, Ustaz, tak balik lagi Ustaz. Umur 4 tahun kan, aku salam lah. Jom pergi sama tu. Sebab dia tak balik lagi. Ni cerita ni yang dah balik. Dua. Yang ketiga, ayah dengan miras perempuan. Faham kan dia betul? Dan dengan miras ni, siapa yang menikah dia faham lah. Hak mana tak nikah, kalau salah ambil maklumat ni. Tuli pun tak boleh dulu sebab nanti nak nikah sama. Dan ayah-ayah yang ada di sini ambil poin ni. Apa sebab? Sebab ayah-ayah akan mengalami masalah yang saya sebut ni, akan ada sepupu, ipar, birat. Dan kita kena ingat, anak-anak kita pun akan alami benda yang sama. Dia orang akan ada sepupu dia orang sendiri, ipar dia orang sendiri, birat dia orang sendiri. Jadi yang pertama, kita ambil ilmu ni untuk diri kita. Dan yang kedua, kita kena ingat ilmu ni kita nak bagi kepada anak-anak kita. Sebab hari raya lagi, sepupu anak-anak datang, anak kita boleh salam. Ayah-ayah boleh salam dengan tetamu yang datang. Sebab tetamu yang datang tu anak saudara kita, kita boleh salam, tak ada masalah. Yang perempuan. Tapi anak kita dengan orang yang datang tu sepupu, dia orang boleh salam. Hak lagi dulu. Boleh tak? InsyaAllah tak? 3. Yang keempat, yang ni penting sikit lah. Ayah-ayah dengan siapa di sini ada anak saudara, anak nakal lah senang. Anak nakal ke bawah lah. Ayah-ayah dengan anak nakal sendiri ni, anak abang kita, anak adik kita, ayah-ayah boleh salam dengan anak nakal yang perempuan. Salam lah macam mana tak. Ibu-ibu di belakang dengan anak nakal yang lelaki-lelaki, salam lah macam mana pun tak apa. Baik, boleh tak? Tapi anak nakal ni dia ada dua. Lorak kita lah, anak nakal ni dia ada dua. Yang pertama dia panggil anak nakal kandung. Anak nakal kandung, maksudnya anak abang kita, anak kakak kita, anak nakal betul lah. Anak nakal betul, salam lah macam mana pun tak apa. Ibu-ibu dengan anak nakal betul, salam lah macam mana pun tak apa. Anak nakal kandung, salam lah. Tapi ada satu lagi, yang ni tak ada salam. Dia panggil anak nakal sadik. Anak nakal sadik ni macam mana Ustaz? Anak nakal sadik ni, dia orang luar. Budak ni orang luar. Ayah-ayah dulu dah. Budak perempuan ni orang luar. Dia orang pekan. No, orang pekan. Bukan. Kita jawab dah, orang pekan faham. Anak nakal kita, perempuan ni, dia orang pekan faham tau. Orang luar. Anak saudara kita, anak nakal kita pergi mengaji di UM, mengaji di Pantai Dalam, mengaji di UM 4 tahun, jumpa dengan orang perempuan pekan di UM.
Duduk cinta 2-3 tahun, last kali nikah. Anak menakan kita pergi nikah dengan perempuan yang mari daripada Pekan. Perempuan Pekan tu asalnya orang Nok, asalnya orang asing. Tapi bila dia kahwin